Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Daripada Ammar bin Yasir. Daripada siapa? Daripada Ammar bin Yasir. Dan kita cerita dah pada minggu lepas siapakah Ammar bin Yasir. Jadi seorang sahabat yang amatlah patut kita baca sejarah dia. Kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat, orang-orang yang hebat, maka akan naik semula himmah kita. Jadi kalau kita tak baca cerita-cerita begini, maka akan Allah himmah kita. Dia semangat jadi lain. Sebab itulah ulama kata kan, inda zikris salihin tatanazzalur rahmat. Ketika menyebut orang-orang soleh, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat kita lain. Macam kita dalam menuntut ilmu, apabila kita lemah semangat, kita baca bagaimanakah orang menuntut ilmu. Sebagai contoh kitab yang baru, yang dikarang oleh ulama baru dengan bahasa juga mudah. Kitab sebagai contoh kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Qimatuz Zaman 'indal Ulama, berharganya masa di sisi para alim ulama. Boleh kita baca. Oh hebat. Baik. Begitu juga kitab yang dikarang oleh pengarang sama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Syekh kitab Al-Ulama'ul Uzzab, ulama yang tidak sempat berkahwin kerana sibuk dengan ilmu. Oh hebatlah ke. Di sana ada pula kitab Safahat min an sabril ulama. Dia mencerita tentang kesabaran ulama dalam menuntut ilmu. Okey, itu di antara kitab yang bagus kita hadamkan. Tapi kitab Arab belakalah. Mungkin ada yang diterjemah Allahu a'lam, anda tak tahu. Baik, bagus sangat kita baca. Sama juga dalam kita berkhidmat kepada agama. Kita berkhidmat kepada agama, kita berada di zaman fitnah, maka perlu kita kena baca lagu manakah sejarah sahabat mempertahankan akidah mereka. Bagaimanakah sahabat mempertahankan akidah mereka. Baik, ini kita cerita dah sedikit berkenaan dengan Ammar bin Yasir dan keluarga dia. Yang mana dalam hadis ni Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ammar bin Yasir, sesiapa yang berpuasa pada hari yang syok, sesiapa yang berpuasa pada hari syok, maka sesungguhnya telah dia melakukan maksiat kepada Abul Qasim. Dia telah melakukan maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Baik, sesiapa yang melakukan puasa pada hari syok, maka dia telah melakukan maksiat kepada Abul Qasim. Okey, siapakah Abul Qasim? Siapakah Abul Qasim? Siapa ni? Rasulullah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Abul Qasim makna dia bapa kepada Qasim. Bapa kepada Qasim. Abul Qasim ni dipanggil panggilan Rasulullah, tapi panggilan yang dinamakan sebagai laqab. Dia dalam bahasa Arab panggilan, ada panggilan nama. Lepas tu setiap seorang ada nama. Dan ada panggilan laqab. Silap, bukan laqab, kunyah. Ada panggilan kunyah dan ada panggilan laqab. Silap. Jadi Abul Qasim ni bukan laqab, ni panggil kunyah. Kunyah ni adalah satu panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah. Okey, nampak kan? Contoh Abang Fendi, kita Abu dia, Abu Muhammad, Abu Hudzaifah, sebagai contoh. Tu dipanggil dia kunyah. Amim dia, Abu Mdawi, Abu Ali, sebagai contoh. Iza Abu Aisyah, tu dipanggil dia kunyah nama dia. Rasulullah kunyah Rasulullah, kunyah dia Abul Qasim. Dia biasanya kunyah disandarkan kepada anak yang pertama. Tapi tak semesti. Orang yang tidak ada anak sekalipun boleh diletak kunyah. Rasulullah kunyah dia Abul Qasim. Nama dia Muhammad Ahmad. Nama Rasul banyak. Nama yang masyhur Muhammad dengan Ahmad. Itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala gelaran Rasulullah, Rasulullah, Nabiullah, Al-Amin. Baik. Itu laqab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata siapa? Ammar bin Yasir, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan Rasulullah. Dia kata sesiapa yang berpuasa pada hari Syak, maka sesungguhnya dia telah derhaka kepada Rasulullah. Dia telah melakukan maksiat kepada Rasulullah. Sebab dia? Sebab Rasul larang puasa pada hari Syak. Jadi bermakna orang yang melanggar larangan Rasulullah, maka dia telah melakukan maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah hari Syak? Hari Syak tu hari dia. Hari Syak sebenarnya ulama ada sedikit berbeza pandangan. Tetapi oleh kerana mazhab yang diamalkan di tempat kita adalah mazhab Imam Syafi'i, maka kita bincang mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', hari Syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Jadi hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Kita bulan Sya'ban Ramadan. Di bulan Islam ni kita kena faham bulan Islam ada 29, 30. Jadi bermakna kalau hari ni 29, esok mungkin 1 Ramadan dan mungkin masih lagi 30 Sya'ban. Nampak? Nampak tak? Nampak tak Zak? Bulan Islam berapa hari sebulan tak? 29, 30. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Begitu bulan Islam. Jadi kalau ni bulan Sya'ban, hari ni 29. Esok mungkin 30 Sya'ban dan esok mungkin 1 Ramadan. Tidak gitu? Kau nampak anak bulan, jadi bermakna bulan Sya'ban 29, esok bulan Ramadan. Kau dah nampak anak bulan, maka bermakna esok masih lagi bulan Sya'ban. Nampak? Nampak tak? Jadi esok hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Tu dipanggil, kita duduk hari 29 29 hari bulan Sya'ban Sekali lagi 29 Sya'ban hari ni Dan kita kabarkan sebulan Islam ada 29, ada 30. Tidak sama. Kita tak? Bulan Islam ada 29, ada 30. Jadi kalau hari ni 29, esok 30 kan? Esok mungkin tak masih lagi bulan Sya'ban? Mungkin. Dan mungkin tak esok 1 Ramadan? Mungkin. Tak ada lagi. Kalau nampak anak bulan malam tu. Nampak anak bulan. Oh, nampak dah anak bulan tu big. Maka esok 1 Ramadan. Jadi bermakna bukan hari Syak. Jelas. Kalau tak nampak anak bulan. Tak ada seorang orang dakwa nampak anak bulan. Maka bermakna esok 30 Sya'ban. Bukan hari Syak. Hari Syak bila hari Syak? Hari Syak adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Ketika ada ura-ura. Nampak anak bulan. Bunyi kata ada orang nampak anak bulan. Tapi tak tahu siapa. Satu. Ataupun orang yang kata nampak anak bulan tu orang yang ditolak penyaksian dia. Di sana ada syarat-syarat yang boleh diterima penyaksian orang nampak anak bulan. Syarat dia mesti kena lelaki. Perempuan tidak diterima penyaksian nampak anak bulan. Yang keduanya mesti balik. Kanak-kanak tidak diterima
penyaksian apa anak bulang. Yang ketiganya mesti orang merdeka, hamba tidak tidak diterima penyaksian apa anak bulang. Yang keempatnya mesti orang tua adil, orang fasik tidak diterima penyaksian nampak anak bulang. Okey, itu syarat-syarat dia. Tiba-tiba orang nampak anak bulang tu orang puang. Jadi apabila orang puang nampak anak bulang, penyaksian dia tidak diterima. Okey, boleh faham? Nisbah kepada dia wajib puasa lah. Nanti kita akan bincang, akan datang. Maka hari tersebut dinamakan sebagai hari Syak. Apabila hari Syak, tidak boleh puasa. Hari Syak haram puasa. Okey je lah. Itu maksud dia. Jangan main. Dia ada hukum di situ. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa ani ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dikeluarkan, okey, dikatakan Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini ataupun Imam Bukhari menyebut hadis ini secara ta'liq. Secara ta'liq. Maksud dia secara ta'liq, Imam Bukhari membuang permulaan sanad. Imam Bukhari membuang permulaan sanad. Kita kalau kita belajar ilmu hadis, tak apa kita sebut sikit. Supaya kita dah sebut banyak sebenarnya ilmu berkait dengan ilmu mustalah hadis, berkait dengan ilmu rijal hadis, kita dah sebut banyak. Kita sebut sikit je. Baik, kita sebut sikit saja. Sesuai dengan pengajian untuk orang awam. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Apa maksud secara ta'liq? Secara dihadafkan permulaan sanad. Dihadafkan permulaan sanad. Jadi Imam Bukhari menghadafkan permulaan sanad bagi hadis ini. Pada zahirnya hadis ini terputus sanad sebab Imam Bukhari buang permulaan sanad. Pada zahirnya hadis ini terputus sanad. Jadi apabila hadis terputus sanad, sedangkan syarat hadis sahih mesti kena bersambung sanad. Mesti setiap seorang perawi dia kena ambil daripada orang yang sebelumnya. Dia kena dengar daripada orang yang sebelumnya. Dia ambil daripada orang yang sebelumnya. Bersambung, berterusan hingga kepada sahabat, hingga kepada Rasulullah. Mesti kena bersambung sanad begitu. Tiba-tiba hadis ni Imam Bukhari riwayat tanpa menyebut permulaan sanad. Maka hadis ni terputus sanad. Kalau tengok pada zahirnya, tidak cukup syarat sahih. Kerana syarat nak hukum hadis itu sahih mesti kena ittisalus sanad. Faham? Awaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Hadis sahih adalah hadis yang awaluha as-sahih. Yang pertama adalah hadis sahih wa huwa mattasala isnaduhu. Hadis yang bersambung oleh sanadnya. Okey, habis. Cuma setelah daripada ulama membuat kajian terhadap hadis yang Imam Bukhari membuang permulaan sanad. Yang mana ulama meletakkan nama hadis tersebut sebagai hadis mu'allaq. Ulama buat kajian terhadap hadis mu'allaq bagi Imam Bukhari. Mu'allaqat jamak bagi Imam Bukhari dalam kitab sahih ni. Ternyata ada hak yang sahih dan ada hak yang dhaif. Tengok-tengok ada kaedah yang digunakan oleh Imam Bukhari sendiri. Melihat kepada sahihnya kerana melihat kepada sebenarnya ada sanad yang bersambung sebenarnya tapi tidak disebut oleh Imam Bukhari. Ada sebab-sebab yang tertentu. Ada sanad yang bersambung walaupun Imam Bukhari tidak sebut secara bersambung. Cuma ada kaedah yang dibuat yang diletak oleh ulama iaitu kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dengan sirah jazam, lafaz putus. Contoh dia kata qala ke, haka ke, dzakara ke, rawa ke. Faham? Maka hadis tersebut adalah sahih kepada orang yang berkata. Sampai kepada mana dia ta'liqkan saat itu. Sahih sampai ke situ. Lebih daripada itu kena kaji semula lah. Sahih sampai situ. Kalau dia kata
berkata oleh tabi'in, dia kata telah berkata oleh tabi'in nama sekian, daripada tu ambil daripada sahabat. Maka daripada Imam Bukhari sampai ke tabi'in itu sahih kalau dia guna sirah jazam. Manakala kalau guna sirah tamrid, qila, ruwiya, hukiya sebagai contoh, dzukira sebagai contoh, maka perlu dikaji. Dikaji. Hadis ini walaupun Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq, dihadafkan permulaan sanad, tetapi disambung sanad dia oleh 5 orang ulama hadis yang lain. Jadi hadis ini tak bersambung sanad. Sebab tu hadis ini adalah hadis sahih. Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Tu kita cover secara ringkas sahaja. Supaya kita faham apa makna ta'liq dan apa makna mu'allaq, apa makna mu'allaqat bagi Imam Bukhari. Seterusnya wa ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afṭiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lah, muttafaqun alaih. Maksudnya Ibnu Umar telah mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihatnya, yakni hilal Syawal, maka berbukalah. Maksudnya berhari raya lah. Dan apabila penglihatanmu terhalang oleh mendung, maka perhitunglah keberadaannya olehmu. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wali muslimin fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Menurut riwayat Muslim disebut, dan jika penglihatanmu terhalang oleh mendung, maka perkirakanlah keberadaannya menjadi 30 hari. Walil Bukhari fa akmilul iddata 30. Menurut riwayat Bukhari disebutkan, maka sempurnakanlah bilangannya sebanyak 30 hari. Walau fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa akmilu iddata Sya'ban 30. Menurut riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah disebutkan, maka sempurnalah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni jelas apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila kamu melihat anak bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Ketika kita berada pada bulan Sya'ban, kita berada pada bulan Sya'ban, kita pun tengok anak bulan pada malam 30 bulan Sya'ban ataupun mungkin esok 1 Ramadan. Nampak anak bulan, maka sepakat ulama mengatakan wajib kena puasa. Sepakat tanpa ada khilaf. Nampak anak bulan, wajib kena puasa. Kita puasa cukup 29 Ramadan, tiba-tiba hari ke-30 Ramadan nampak anak bulan Syawal, maka wajib kita berhari raya. Itu sepakat ulama tanpa ada khilaf dalam masalah ni. Cuma kadang-kadang awam menutupi anak bulan tak nampak. Negara kita payah nak nampak anak bulan. Negara kita memang payah untuk nampak anak bulan. Serapan hilal yang dilakukan di tempat kita, tak pernah nampak anak bulan. Serapan hilal yang dibuat di tempat kita tak nampak anak bulan. Walaupun puasa kita kadang-kadang Sya'ban 29 hari. Nanti ada akan ceritakan. Baik. Ketika awang melitupi, tak nampak anak bulan, maka apakah yang perlu kita lakukan? Sebab ada kemungkinan anak bulan berada di bawah, di sebalik awang. Ada kemungkinan tak ada anak bulan. Baik. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah, faqdurulah, maka hendaklah kamu takdirkan baginya. Hendaklah kamu takdirkan. Perkataan faqdurulah menurut pandangan majoriti ulama khalaf, ulama salaf dengan ulama khalaf, majoriti ulama dulu sampai ulama sekarang. Menurut pandangan majoriti ulama, tidak berlaku kesepakatan menurut pandangan majoriti. Maksud faqdurulah adalah mu kena cukupkan 30 hari. Kalau tak nampak anak bulan, maka mu kena cukupkan 30 hari. Walaupun
ada kemungkinan nampak anak bulan. Faham? Apa maksud ada kemungkinan anak bulan? Walaupun ada imkanur ru'yah. Sekarang ni kita guna imkanur ru'yah. Okey, bukan. Kita guna kaedah imkanur ru'yah. Kita guna kaedah imkanur ru'yah. Nanti anda akan sebut kaedah ni. Tapi majoriti ulama mengatakan tak boleh pakai kaedah imkanur ru'yah, kena pakai kaedah wujudur ru'yah. Okey, boleh faham? Ada nampak anak bulan, barulah wajib puasa esok. Tetapi kalau tak nampak anak bulan, maka kena sempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Kena sempurnakan bulan Sya'ban banyak 30 hari. Sebab bukanlah dilihat kepada imkanur ru'yah, tapi dilihat kepada wujudur ru'yah. Sebab Rasulullah kabur lagu tu. Fa in ghummiya alaikum, fa in ughmiya alaikum, fa in ghubbiya alaikum. Dia ada beberapa riwayat. Maka faqdurulah, riwayat ayat kedua, faqduru lahu 30. Maka mungkin takdirkan baginya 30 hari. Okey, boleh faham? Takdir baginya 30 hari. Riwayat yang lain, fa akmilu iddata Sya'ban, lebih jelas lagi. Maka hendaklah kamu sempurnakan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Lebih jelas, kalau kita buat kajian terhadap hadis, kita gabung terhadap hadis, maka pandangan majoriti ulama sebenarnya hak yang betul. Okey, sebenarnya hak yang betul adalah pandangan majoriti ulama. Sebab Rasulullah kabur lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabur lagu tu. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan perkataan faqdurulah dalam bahasa Arab, perkataan qadrun ni ada makna menyempitkan. Ada makna dia sempitkan. Maksud dia sempitkan. Asal 29 30. Sempitkan ni maksudnya adalah 29 saja. Esok puasa. Okey, itu ada pandangan sebahagian daripada ulama. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, perkataan faqdurulah adalah takdirkan, maksudnya hitung. Kira. Maksudnya kira dengan perhitungan hisap bagi orang pandai. Orang pandai dia kena kira. Kita hak yang guna sekarang ni mengikut hisap falaki, mengikut kaedah falak. Kaedah falak. Lepas tu kita guna kaedah benda imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ni nampak ke tak nampak tak kira. Yang penting kalau mungkin nampak, kalau tak ada awal nampak, maka kira puasa dah. Ini pandangan yang ketiga. Ini pandangan ni sebenarnya pandangan dhaif. Tapi apabila dipilih oleh pemerintah, maka tak ada masalah. Maka ikutlah. Rakyat ikutlah. Dan apabila dipilih oleh pemerintah. Cuma daripada sudut bagi orang yang belajar dalil, maka ternyata pandangan yang digunakan sekarang ni di tempat kita adalah pandangan dhaif. Pandangan imkanur ru'yah adalah pandangan dhaif. Tapi oleh kerana dipilih oleh pemerintah, maka kita kena ikut. Baik. Pandangan yang kuat adalah pandangan yang pertama. Tapi dengan syarat kita kena gabung segala riwayat. Jangan ambil satu riwayat, tinggal riwayat yang lain. Kadang-kadang ada orang yang cuba mentarjihkan pandangan imkanur ru'yah, mengambil satu hadis tapi mengabaikan hadis-hadis yang lebih jelas lagi. Itu adalah salah. Itu dipanggil curang, kecurangan di dalam mengumpul dalil. Itu adalah salah. Itu lebih kepada mengikut hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemaafan kepada kita. Baik. Kita muqallid, boleh kita bertaklid mana-mana pandangan ulama muktabar. Pihak kerajaan dia boleh memilih. Dia nak pilih imkanur ru'yah ada apa? Wujudur ru'yah pun tidak menjadi masalah. Tapi kita ni pakai kaedah dia imkanur ru'yah. Jadi kita puasa. Kita puasa apabila kerajaan kata puasa, kita puasa. Itu wajiblah kita buat lagu tu sebab dipilih oleh pemerintah. Cuma kita khabar daripada sudut perbincangan ilmiah. Ni kita bincang daripada sudut perbincangan ilmiah. Ternyata pandangan majoriti ulama dan pandangan ini sebenarnya pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah perlu berdasarkan kepada wujudur ru'yah, bukan imkanur ru'yah. Mesti kena melihat. Okey, jelas kan? Baik. Tapi kita kena faham dalam perbincangan ni bukanlah maksud tak boleh ikut lah. Dah ikut lah. Mesti kena ikut. Baik.
Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melengkang, dia melengkang dia ada buat pengecualian melengkang ni. Kita kabar ni yang kita bincang ni daripada sudut perbahasan ilmiah. Melengkang bagi orang yang mampu mengkaji dalil. Bila dia mampu mengkaji dalil, ternyata di sisi dia pandangan yang mengatakan imkanur ru'yah salah. Okay, boleh faham? Salah. Tak betul. Jadi orang yang mampu mengkaji dalil. Salah pandangan ni. Dia kita dua. Orang awam. Lepas tu, orang alim yang masih lagi dalam kategori muqallid. Dia masih mengikut pandangan orang. Baik. Okay, tak ada masalah ikut lah pandangan siapa-siapa pun. Tetapi kalau dia sampai kepada tahap mujtahid. Tampak mujtahid. Ataupun tidak sampai mujtahid pun. Dia mampu untuk mengkaji dalil. Dia mampu untuk mengkaji dalil. Ternyata di sisi dia setelah daripada dia. Tapi jangan dakwa. Memang sungguh dia mempunyai kemampuan. Dia kaji-kaji. Pandangan imkanur ru'yah ni tak betul lah. Tak betul. Sebagai contoh. Pandangan yang betulnya adalah wujudur ru'yah. Sebagai contoh. Baik. Maka ketika tu boleh tak dia ikut kajian? Boleh tak? Tak boleh. Okey, boleh faham. Sebab mana tak boleh? Sebab mana boleh dia ikut benda yang tak betul di sisi dia? Ni hak yang kita kata hak yang untuk orang awam. Macam yang kamu tadi, perbincangan kita ni perbincangan ilmiah. Okey, boleh. Maka kita kena dedahkan perkara-perkara begini. Tapi untuk orang awam dia kena ikut apa yang ditetapkan oleh pihak berautoriti. Untuk orang awam. Kena ikut. Baik. Kena ikut pihak yang berautoriti. Jabatan Mufti dan seumpamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syak apa? 13. Okey, insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.